Bercakap dengan Jay. Kirimkan doa di bulan mengambang teguhkan hati bimbang. Aku terkenang kesuma gelora menanti di angin senja terdengar lagu. Sebulan kemudian, Datuk pergi ke tempat tersebut. Dia berhasrat untuk bertemu lagi dengan perempuan cantik itu. Tepat pukul 3 petang, Datuk pun masuk ke dalam hutan. Tapi malang pula tidak berbau kepada Datuk kerana setelah setengah jam berada di dalam hutan, Datuk diberkas oleh anggota tentera kerana memasuki ke dalam kawasan hitam. Datuk lalu dibawa ke balai polis. Seminggu Datuk tidur dalam lokap sementara menanti hari perbicaraan. Order. Kamu, Kulub Mak Piah, alias Mak Diah bin Sifulan, kamu didapati bersalah dan disabitkan kesalahan di bawah Peraturan Pergerakan Terhad Emergency Regulation Ordinance 1948 kerana berada di kawasan larangan tentera di hulu Hutan Ulu Dendang, Mukim Ruas pada 10 Mei 1960 jam 3.35 petang. Kamu dijatuhkan hukuman penjara 1 minggu mulai tarikh kamu ditangkap. Dan Datuk bersyukur kepada Tuhan kerana pihak mahkamah mengambil kira hukuman itu berjalan dari tarikh dia mula ditahan. Pada perbicaraan itu, Datuk pun dibebaskan. Datuk mengambil keputusan yang tepat. Dia melupakan perempuan cantik itu. Tapi perangainya yang suka memburu itu tidak dapat dikikisnya dari hati. Kalau sehari tak pergi memburu, hidupnya rasa sangat sepi. Semua yang dilakukan, satu apa pun tak kena. Akhirnya nak dijadikan cerita, Datuk teringat tentang hutan kecil di pinggir bukit kota. Menurut orang-orang yang berladang di pinggir bukit itu, ayam hutan cukup banyak terdapat di situ. Pelanduk dan landak juga selalu ditemui oleh mereka. Kerana bukit kota tidak termasuk dalam kawasan hitam, Datuk pun mengambil keputusan untuk berburu di tempat tersebut. Datuk tidak mahu kesorangan. Dia mahu mengajak kawan-kawannya untuk berburu sekali dengan dia. Dan Datuk mengumpullah beberapa orang kawannya. Dia ajaklah berunding untuk memburu ayam hutan itu. Tapi semua kawan-kawannya menolak dengan alasan takut ditangkap komunis ataupun terjumpa dengan anggota tentera. Datuk marah. Dia berkata, janganlah bodoh. Kawasan tu kan kawasan putih. Mana ada tu komunis dengan askar. Takkan orang tangkap punya. Tapi kawan-kawan dia cakap, dia orang tak nak ikut juga. Kami tak mahu pergi, kata mereka. Kemudian yang seronoknya, dia orang meninggalkan Datuk sendirian di anjung rumah. Cerita orang-orang yang berladang di pinggir bukit kota terserempak dengan komunis tu bukanlah cerita baru. Dia sudah menjadi buah mulut orang ramai. Sudah sampai ke pengetahuan ketua kampung dan juga penghulu dan sudah pun dilaporkan kepada pihak polis. Orang-orang komunis memang suka melintas jalan mengikut bukit kota dari Segari menuju ke Ulu Perak dan akhirnya masuk ke negara Thailand. Orang-orang yang berladang di kaki bukit merasa beruntung dan bertuah kerana orang-orang komunis tidak pula mengganggu mereka. Walaupun kawan-kawannya tidak mahu pergi, Datuk tetap meneruskan rancangannya. Dia berazam mahu menembak ayam hutan sebanyak yang boleh
Di samping kalau ada rezeki lebih, dapatlah Datuk menembak seekor dua napuh atau landak. Tidak ada persiapan tertentu yang diatur oleh Datuk untuk pergi memburu, kecuali sehari sebelum masuk hutan, Datuk akan membakar kemenyan di hujung bendul sambil membasuh mukanya dengan air kelapa muda sebanyak 3 kali. Pagi itu, Datuk bertolak dari rumah sesudah makan nasi dan minum kopi. Dia menaiki basikal sejauh 2 batu untuk sampai ke Bukit Kota. Datuk dah memang rancang untuk memburu ayam tu pada sebelah pagi. Kerana Datuk berpendapat pergi memburu pada sebelah pagi banyak untungnya, boleh meredah hutan hingga matahari jatuh. Waktu Datuk sampai di kaki Bukit Kota, matahari sudah pun meninggi. Air embun di hujung daun nampak bersinar-sinar di panah matahari. Datuk tidak meneruskan masuk ke dalam hutan. Dia singgah dulu di sebuah pondok kepunyaan kawannya. Ia bertanya kepada kawannya, arah mana yang terdapat bunyi kokok ayam hutan tu? Kawannya pun menunjukkan arah. Tapi kawannya sambil menunjuk arah tu berkata, Batalkan saja rancangan kau tu. Datuk tersenyum sambil melurut muncung senapang 2-3 kali dengan tapak tangan. Kenapa? Kawannya terdiam tapi merenung pada tali pinggang Datuk yang digayuti peluru. Berbahaya. Kau takut aku ditangkap komunis? Kalau tidak, kenapa kau tahan aku? Datuk meletakkan buntut senapang ke bumi. Dia merenung pada puncak bukit. Datuk terdengar bunyi kokok ayam. Mata Datuk bercahaya. Kokok ayam yang bertalu-talu bersahut-sahutan tu membuatkan Datuk tidak boleh bersabar lagi. Dia segera hendak ke dalam hutan tu. Dia segera meletakkan senapang di atas bahu. Dia segera melangkah masuk ke dalam hutan. Jangan terburu-buru, nanti buruk padahnya. Datuk diingatkan lagi. Kau tak usah banyak cakap. Kalau nak makan, cakap terang-terang. Aku boleh bagi berapa ekor yang kau mahu. Balas Datuk dan ia pun mengatur langkah lebih laju menuju ke denai ke dalam hutan. Kawannya segera mengejar. Tiba-tiba Datuk jadi panas dengan perbuatan kawannya itu. Usah pergi. Tahan kawannya. Itu urusan aku. Kau tunggu di pondok. Habuan kau memang ada. Aku tak mahu apa yang kau dapat. Tapi kau mesti ingat tempat ini bukan tempat sembarangan. Banyak orang sesat di dalamnya. Datuk dah mula membangga diri. Lalu dia berkata, diorang tu siapa? Aku siapa? Kalau tak cukup syarat di dada, tak akan aku menjadi pemburu tau. Datuk terus masuk ke dalam hutan. Kawannya geleng ke kepala. Makin jauh Datuk meredah hutan, makin kerap pula bunyi kokok ayam. Datuk pun sampai ke satu kawasan yang agak lapang. Datuk berhenti di situ. Tiba-tiba Datuk terpandang sekumpulan ayam hutan keluar dari celah-celah pokok menuju ke kawasan tanah lapang. Kumpulan ayam hutan itu mencakar-cakar tanah di situ. Kemudian masuk kembali ke dalam semak. Datuk menganggap ini memang tempatnya. Memang tidak salah lagi. Itulah kata-kata Datuk dalam hati. Datuk merangkak perlahan-lahan menuju ke sebalik batang besar. Dia duduk di situ. Matahari dah semakin terik. Tapi sinar matahari itu tidak dapat menjamah batang tubuh Datuk kerana rimbunan pokok hutan yang tebal. Datuk memasukkan peluru penabur ke dalam laras penapang. Semasa itu juga dia terdengar kokok ayam hutan jantan di atas kepala. Datuk dongakkan kepala. Dia terlihat ada seekor ayam hutan sedang mengepak-ngepak dengan bulu yang berkilat dan ekornya yang panjang. Ditiup-tiup angin kan bergerak-gerak.
Walau bagaimanapun Datuk terlompat kerana ada seekor lipan bara sepanjang 1 jengkal keluar dari celah-celah kayu, merayap ke atas kasut Datuk. Akibat daripada itu, ayam yang di atas kepala Datuk itu pun terbang lari. Datuk pun naik angin dan marah, terus memijak-mijak lipan itu sampai hancur. Tapi Datuk ada rancangan lain. Dia mahu merubah tempat kerana Datuk tahu disebabkan peristiwa tadi, ayam-ayam tu terkejut dan tidak akan datang lagi. Tapi jangkaan Datuk meleset kerana baru Datuk nak bergerak daripada kawasan itu, terdengar lagi kokok ayam. Datuk berpatah balik ke tempat tadi dan duduk menghisap rokok daun. 10 minit berlalu, seekor ayam pun tak datang. Jadi Datuk dah agak bosan dan dia membuang rokok dia. Terdengar pula bunyi kokok ayam. Datuk senyum. Datuk yakin ayam tu akan datang juga ke situ. Memang benar. Seekor ayam hinggap di situ, kemudian turun ke tanah lapang. Ayam itu macam memanggil kawan-kawannya. 2-3 ekor ayam tina keluar dari celah-celah pokok, lalu menghampiri ayam jantan itu. Datuk melepaskan tembakan. Kena ayam jantan tu menggelupur. Datuk terus datang kepada ayam tu dan terus menyembelih. Semasa Datuk mengikat ayam itu di pinggangnya, seekor ayam tina pun datang, berpusing di depan Datuk 3 kali. Datuk pun segera menangkap. Mata golok pun terus menyembelih tengkok ayam betina tadi. Datuk sudah mendapat 2 ekor. Datuk gembira sangat dan Datuk bercadang akan memberi salah seekor daripada ayam tu kepada kawan dia tadi yang berladang di kaki bukit. Panas kian terik dan Datuk mengambil keputusan untuk pulang sahaja. Pada sebelah petang dia akan datang lagi ke situ. Tapi Datuk mendongak dulu ke langit. Matahari dah agak tergelincir ke barat. Datuk senyum. Datuk menduga dalam masih lebih kurang jam 3 kalau dalam kata hati Datuk. Dengan mendadak Datuk tukar rancangan. Awal lagi ni. Dia terus sambung. Sekurang-kurangnya dapat lagi 4-5 ekor. Manalah tahu hari ni hari penghabisan. Kerana kita tak tahu esok lusa mungkin kawasannya akan jadi black area. Akan jadi kawasan hitam. Sebelum semuanya berlaku, Datuk akan gunakan peluang itu. Akhirnya Datuk berjalan ke arah utara, mengikuti lorong ayam hutan dengan harapan di hujung lorong itu akan bertemu ayam yang dicarinya. Baru 5 ela Datuk berjalan, dengar lagi kokok ayam jantan. Datuk bercakap sendiri. Kawan-kawan tak mahu ikut aku berburu. Mesti rugi. Rugi Iman, rugi Ali, rugi Hasan kerana tak ikut aku. Datuk dah makin jauh masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba Datuk terdengar bunyi lain. Bunyi yang bukan kebiasaan di dalam hutan, iaitu bunyi suara orang bercakap. Lepas tu bunyi suara orang mengukur kelapa. Datuk berasa kaget dan Datuk menyembunyikan diri di celah rimbun pokok hutan untuk melihat kawasan sekitar. Tapi Datuk tak nampak sebarang bayang manusia pun. Datuk kira itu hanyalah mainan perasaan kerana berada di dalam hutan. Datuk pun keluar daripada tempat persembunyian dan meneruskan perjalanan. Dah pula pada kali ni, Datuk bau wangi pula. Tadi bunyi orang bercakap, bunyi orang kukur kelapa, ada bunyi haiwan, bunyi ayam itik. Sekarang dah bunyi wangi. So Datuk menduga penunggu mahu menguji diri. Lalu Datuk pun membaca sesuatu tapi bau wangi itu semakin kuat. Ganjil ni. Datuk sambil menggaru-garu tanah. Dengan hujung goloknya, Datuk membuat garisan 3 segi untuk melihat adakah ini penunggu ataupun benda lain. Tapi setelah Datuk membuat garisan 3 segi di muka bumi dengan ranting kayu itu, maka sahlah bahawa itu bukan penunggu. Dia atau Datuk sedang berhadapan dengan
makhluk lain yang serba aneh. Datuk meneruskan perjalanan. Bau wangi yang menyengat tetap menyumbat lubang hidungnya. Daun-daun hutan yang tua berguguran ke bumi. Angin bukit yang bertiup menyegarkan badannya, sekaligus menghilangkan rasa pening disebabkan wanginya tadi. Datuk berhadapan dengan pokok bunga yang beraneka rupa. Pokok-pokok bunga, pokok-pokok tanaman. Nampak seperti kawasan itu ditata rapi oleh manusia, tapi di tengah hutan. Datuk terus melalui kawasan tu dan Datuk tak ambil peduli. Dia menyimpang ke kiri, masuk ke arah hutan kelubi. Di situ Datuk bersua lagi dengan pokok-pokok bunga, pokok-pokok tanaman yang seperti ditata rapi oleh manusia. Di hujung pokok bunga itu terdapat satu jalan tanah merah. Datuk terus ikut jalan itu kerana kokok ayam hutan datang dari arah itu. Datuk berhenti berjalan bila ia terpandang seorang perempuan tua berdiri di hujung jalan. Bila Datuk berhenti, perempuan itu datang menghampirinya. Kau sesat? Tak sesat. Habis macam mana kau kemari? Saya memburu ayam. Patutlah ayam aku banyak yang hilang. Saya... tak apa. Mari singgah ke rumah aku dulu. Datuk terus mengikuti perempuan tua itu ke rumahnya. Kerana perempuan itu mendakwa bahawa ayam-ayam yang tergantung di pinggang Datuk itu adalah ayam kepunyaannya, tanpa soal jawab, Datuk pun terus menyerahkan kepadanya. Ayam tu dijadikan gulai yang kemudiannya dijadikan hidangan makan malam buat Datuk. Selain daripada perempuan tua itu, Datuk dapat berkenalan dengan seorang perempuan muda yang tinggal serumah dengan perempuan tua itu. Datuk diberitahu oleh perempuan tua itu bahawa perempuan muda itu adalah anaknya. Datuk cuma angguk kepala saja. Kemudian Datuk meminta perempuan itu menghantarnya ke kaki bukit kota. Permintaan itu tidak dapat dipenuhi oleh perempuan tua tersebut. Dia meminta Datuk bermalam di rumahnya. Baiklah, tapi pagi esok saya mesti balik, kata Datuk. Boleh, kami tidak pernah mungkir janji. Hantarkan saya sampai ke kaki bukit. Tentulah boleh, tapi kau mesti berjanji kepada kami. Janji apa? Jangan menembak binatang ternakan kami. Datuk terdiam. Datuk terfikir, apa hak perempuan tua itu untuk menahan kegemarannya berburu? Datuk menatap wajah orang tua itu lama-lama. Orang tua itu tersenyum. Kau susah ke dengan syarat itu? Tak susah, tapi memburulah di tempat lain, tapi jangan di sini. Datuk akur. Kalau kau mungkir janji, buruk padanya. Orang tua itu mengingatkan Datuk dengan nada keras. Bulu tengkuk Datuk meremang. Malam itu Datuk tidak tidur. Orang itu mengajak Datuk berborak hingga menjelang subuh. Diam-diam pula jatuh-jatuh hati kepada perempuan muda yang nampak bersopan santun itu. Cantik orangnya dengan sepasang mata yang bersinar, berkulit putih, rambut terhurai di atas bahu.
Subuh itu Datuk terpaksa sembahyang subuh di surau bersama dengan penduduk di kampung tersebut. Orang-orang di situ menerima Datuk dengan mesra. Seperti yang dijanjikan, orang tua itu bersama anaknya menghantar Datuk sehingga ke kaki bukit kota. Sebagai tanda kenangan, anak orang tua itu menghadiahkan Datuk sebilah keris pendek. Ingat, jadilah manusia yang teguh pada janji, tidak menipu dan menyiksa sesama makhluk. Kata perempuan tua itu bila bertemu dengan jalan yang dia mula masuk ke hutan dahulu. Kalau mahu ayam, minta pada kami. Jangan menembaknya atau mencurinya. Sambung perempuan tua itu lagi. Datuk akur dengan mengangguk kepala sambil menoleh ke kanan. Bila Datuk menoleh ke kiri, perempuan dan anak perempuannya pun dah sudah hilang dari pandangan. Datuk pulang tanpa ayam hutan, tapi membawa sebilah keris pendek yang terpaksa diusap dengan kemian setiap malam Jumaat. Itu pesan perempuan tua yang mesti dipatuhinya. Tapi setiap kali keris itu diusap, anak kepada perempuan tua itu menjelma. Satu perkara yang Datuk tak berapa nak berkenan. Lantas Datuk mengambil keputusan untuk memulangkan keris itu. Dia pun pergi ke kaki bukit kota. Satu hari satu malam dia berada di situ. Dia tidak juga bertemu rumah perempuan tua itu. Tempat yang ditandanya dahulu ternyata hutan besar yang menakutkan dan penuh dengan pokok-pokok besar dan akar kayu yang berjuntaian. Dari kawan Datuk yang membuat pondok di kaki bukit kota itu, Datuk pun jelas bahawa kampung yang dimasukinya dulu ialah kampung orang Bunian. Dan Datuk terjumlah pada orang yang beruntung kerana orang Bunian itu berkenan padanya. Kerana itu dia dilayan dengan baik. Kalau orang Bunian tidak berkenan, sudah pasti Datuk sesat di dalam hutan berbulan-bulan. Sungguh pun begitu, Datuk masih menjalinkan silaturahim dengan orang Bunian dengan baik. Malah ia telah dikira sebagai salah seorang anggota orang Bunian. Datuk mendapat tahu semua ini menerusi anak perempuan tua itu melalui keris pendek yang diusapnya pada tiap-tiap malam Jumaat. Yalah, perempuan muda itu asyik menjelma aja semasa Datuk mengusap keris pada malam Jumaat. Ingat, buat sesama manusia jangan tamak dalam hidup. Bersihkan diri dari perasaan hasad dan dengki. Kata perempuan tua itu pada Datuk pada suatu malam. Saya tahu, jawab Datuk. Kemudian perempuan itu menghilangkan diri di tengah-tengah bau kemenyan yang semerbak. 2 minggu kemudian, Datuk hilang selama seminggu. Seluruh anak buah dia menjadi gempar. Masuk minggu kedua, Datuk pun pulang dan memberitahu nenek bahawa dia telah berkahwin dengan orang Bunian. Nenek terdiam dan tidak memberikan sebarang komen.